Okey, Assalamualaikum ya, salam sejahtera, salam kuasa ketiga. So, saya tidak berapa sihat lah, jadi audio saya kena bercakap perlahan. So, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan ya kepada saya. So, sekarang ni ramai dah menonton ya satu siri live yang telah saya buat. Ada live panjang yang saya buat beberapa hari lepas yang menceritakan mengapa saya kata Mahathir perlu jadi pengerusi Perikatan Nasional, dan mengapa saya kata jika anda perasan lambat laun ya, selepas PRU 17 dan PRU 16 malah 17 mungkin diawalkan, dan saya dah ceritakan secara tertib mengapa. Lepas PRU 17 jangan terkejut, Najib kembali sebagai Perdana Menteri. So anda scroll ke bawah, awak boleh tahulah tajuknya ya. Tajuknya ialah mengapa saya kata Tun perlu kembali sebagai pengerusi perikatan, dan mengapa saya kata Najib mungkin kembali sebagai PM. So dalam live tu, oleh kerana terlalu panjang 1 jam 14 minit, tapi tak rugilah kalau anda tonton, saya pun ada pecahkannya kepada 3-4 bahagian yang saya post. Antaranya menceritakan mengapa Zahid mengapa saya baca Zahid memilih PH berbanding dengan perikatan. Mengapa, yang bahagian kedua, mengapa saya kata PRU 16 akan diawalkan sebelum persempadanan semula, mengapa saya jangka benda tu, dan mengapa saya kata Tun perlu kembali sebagai pengerusi Perikatan Nasional. So saya pecahkanlah. So saya dapat banyak feedback, dan feedback ini daripada penyokong Perikatan Nasional. Terkejut jugalah, ramai setuju selepas mendengar. Dan ada yang mula kesal, dia berkata oh susah mereka nak pergi balik nak rujuk live-live lama, sebab mereka mula sedar saya bercerita benda yang bukannya mengarut ya, satu kemungkinan yang teramat sangat, bukan satu kepastian. Dalam politik tak ada kepastian, tetapi satu kemungkinan yang teramat sangat ya, yang tidak boleh dipertikai dan paling logik. Alright. So dalam live panjang itu saya juga bercerita mengapa pengundi Cina sanggup undi Barisan Nasional di mahkota. Itu pun anda boleh rujuk. So bagi mereka yang berfikiran mereka dah terlepas, tak perlu risau. Anda pergi sekurang-kurangnya 2 minggu ya, scroll ke bawah, sekurang-kurangnya 2 minggu tonton semua live. Okey. Yang bukan-bukan tak payahlah, isu-isu semasa tak payahlah. Yang awak nampak tajuk dia lebih kepada strategi, lebih kepada analisa, anda pergi rujuk. Baik. So ada satu soalan menarik dan juga mendapat perhatian di kalangan penyokong PH. Sebab live saya ni, saya tidak akan suruh awak sokong perikatan ke, sokong PH ke. Ini bagi semua dengar. Bagi PH dengar, bagi perikatan dengar. Okey? Sebab mungkin perikatan rasa mereka terlalu hebat, jadi kita cakap open. Kita tak payah nak tunggu pergi jumpa siapa-siapa, pergi bincang secara rahsia, kita cakap open. Ya, kalau perikatan tak boleh berubah, PH dengar, PH ambil perhatian, PH melakukan perubahan yang sepatutnya, mungkin PH akan dapat manfaat. Itu bukan kerugian saya, itu kerugian perikatan. Baik. Ada satu soalan yang diajukan kepada saya yang agak menarik. Dia kata, okey, Regi beritahu Dr. Akmal impak dia di mahkota tidak berjaya dapatkan sokongan orang Melayu tambahan kepada UMNO. Regi kata tindak tanduk Dr. Akmal sebelum PRK Sungai Bakap
ya, awak ingat masa tu isu KK Mat, ya, tidak berjaya dapatkan sokongan tambahan Melayu kepada kepada calon PhD situ. So impak Dr. Akmal nampaknya gagal, sebab di mahkota pengundi Melayu Perikatan, pengundi tradisi mereka kekal, tidak berubah. So jadi kira Dr. Akmal adalah liability kepada UMNO ke? Sebab Regi juga kata strategi jentera perpaduan di mahkota berjaya untuk dapatkan sokongan Cina walaupun Dr. Akmal telah serang Teresa Kok. So maknanya macam mana nak jelaskan Dr. Akmal ini? Ya, so that is a very good question. Saya tak nak sebut orang yang tanya. Kalau saya sebut, awak kenal. Okay, very good question. Itulah jenis soalan yang saya cari. Dan jika anda ada soalan, anda boleh mula tulis di ruang komen. Saya akan jawab lepas habis live ini. Okey, jawapannya berdasarkan pembacaan saya, pengamatan saya, pemikiran saya. Jawapannya mudah. Saya mulakan dengan beritahu anda sepadan dengan tajuk bahawa Dr. Akmal merupakan berita buruk buat Perikatan Nasional. Mengapa, ya? Okey, sekian lama saya suruh Perikatan Nasional buat rebranding, penjenamaan semula. Bagi mana-mana pemimpin Perikatan Nasional yang dengar live saya atau ambil perhatian, anda rujuk live yang saya maksudkan di awal siaran ini, dan awak akan dapat tahu mengapa penjenamaan semula sepatutnya sudah pun bermula. Okey, bukan hanya Perikatan Nasional secara am, tetapi juga perlu penstrukturan semula PAS dan Bersatu sebagai sebahagian daripada penjenamaan semula Perikatan Nasional. So kepimpinan Perikatan Nasional perlu ubah, ya. Saya dah jelaskan dalam live yang saya maksudkan mengapa Tun Mahathir harus menjadi pengerusi Perikatan Nasional, ya. So jangan fikir how, why, mengapa, pergi rujuk, ya. Takkan saya nak ulang setiap kali, ya. Kemudian kepimpinan Bersatu perlu ubah. Okay, there is no other way. Presiden dia kena ubah. Okay, dan Presiden PAS kena ubah. Tapi babak PAS ni hadir dari satu sudut diperlukan, amat diperlukan. So jadi penasihat sebagai contoh. Presiden ubah, orang muda. Dari satu sudut, kalau dia terus Presiden, cara pemikiran dari sudut penstrategi politik, pemimpin politik dah lapuk, akan menjurus kepada kegagalan Perikatan Nasional. Ini saya terus terang lah. Okay. Tak ada pemimpin yang malaikat, ya. Ya. So jap. Sorry, ya. So tak ada pemimpin yang malaikat, ya, tak boleh ditegur atau kita tak boleh beri pendapat, ya. Okey, alright. So itu perlu ubah dan belum dilakukan, you are in trouble. Saya ulang, Perikatan is in trouble. Okey. Dan saya baca retorik, kenyataan setelah berbuih mulut saya bercakap, ya. Masih saya dengar kenyataan yang menunjukkan mereka tidak faham apa yang harus dilakukan. Bukan saya kata saya pakar. Maybe I'm wrong, but at least saya beri hujah-hujah yang logik yang perlu diambil perhatian bahawa hala tuju Perikatan dah silap. Okay? Dan selepas saya memulakan siri live ni, ada 2-3 kenyataan yang seolah-olah setuju. Contohnya Wan Faisal kata perlu ada Bersatu perlu jadi lebih inklusif. Tuan Ibrahim akhirnya mengaku
Perikatan perlu cuba dapatkan sokongan China, tetapi penyelesaian yang mereka beri tak masuk akal dan akan gagalkan mereka. So, menunjukkan mereka ketandusan strategi, mereka tidak tahu cara nak bergerak. Okay? Kemudian hari ini saya baca kenyataan daripada Sayap Bersatu yang berkaitan dengan non-Muslim. Actually saya terkejut, saya tidak tahu bahawa Sanjeevan was in Sayap itu. Dan saya baca dalam media dia penerangan Sayap itu. Tapi tak apalah. Okay, I don't know the guy. And well, he is in there and dia nak buat inisiatif untuk dapatkan sokongan. Well, good luck with that lah. Ya, saya tak pandang negatif or whatever, but apa jua kenyataan-kenyataan ini menunjukkan they are going to fail. Semuanya akan gagal. So, saya juga pernah jelaskan di mahkota faktor yang menjadi punca berdasarkan bacaan saya, mengapa tiba-tiba dalam keadaan Teresa diserang oleh seorang pemimpin UMNO, dalam keadaannya China berdepan dengan satu situasi di mana mereka fikir, dan saya jumpa China di luar, mereka memang cerita benda tu, mereka fikir kita sokong DAP sebab kita nak lari dari UMNO, kita nak lari dari MCA. Kita nak lari dari MCA bukan sebab kita tak suka MCA, sebab MCA bagaikan harimau tanpa taring. Dia duduk bawah bayang UMNO. Dia duduk bawah telapak kaki UMNO. Dia lembab, tidak boleh berjuang untuk kita dengan kepantasan yang perlu, kelantangan yang perlu. Jadi kita lari kepada DAP kerana kita nak lari dari UMNO. Sebab berdekat lamanya DAP beritahu orang Cina UMNO ni adalah masalah, UMNO ni adalah ekstrim, dia Melayu ekstrim, dia ini, dia itu, ya. Tiba-tiba DAP pergi kahwin dengan UMNO. Tak apa, mula-mula kita tutup sebelah mata, ya. Tetapi tiba-tiba muncul Dr. Akmal ni dalam UMNO, dia serang DAP, kemudian DAP disiasat, Teresa disiasat. Sebelum PRK mahkota, UMNO, Dr. Akmal tidak disiasat, ya. Tidak ada pemimpin UMNO yang pertahankan DAP. Kita lari dari MCA sebab MCA lembab, dia duduk bawah telapak kaki UMNO. Ini kita sokong DAP, dapat balik UMNO. Itu pun sekarang nampak macam DAP duduk bawah bayang UMNO, DAP takut pada UMNO, DAP dibuli UMNO, DAP duduk bawah telapak kaki UMNO. Dalam keadaan itu, tiba-tiba China di mahkota yang sokong PH pada 2022 seketul, ya, sokongan PH beralih ke UMNO. Sebab itu UMNO menang besar. Dia tidak dapat sokongan tambahan Melayu. Dari sudut sokongan tambahan Melayu, Dr. Akmal fail. Dia buat macam mana pun Melayu sokong, tapi akhirnya bila sampai PRK, Melayu perikatan tidak berganjak. Mereka tetap dengan perikatan. So, itulah tahap bencinya segolongan orang Melayu terhadap DAP. Tetapi MCA, DAP, penyokong PH sokong calon barisan. Macam mana pula? Dari satu sudut DAP meluat dengan apa yang berlaku, tapi dari satu sudut mereka sokong parti yang mereka meluat. Mengapa? So, kunci dia adalah buat pertama kali di mahkota telah muncul jentera perpaduan. Bukan jentera UMNO, bukan jentera PKR, bukan jentera MCA, bukan jentera DAP, bukan jentera Amanah, tetapi jentera perpaduan bersekutu. Dan buat pertama kali China lihat DAP dan MCA yang memang tidak suka satu sama lain, demi pilihan raya boleh berkempen dalam jentera perpaduan. Jadi ini walaupun bukan penyatuan dalam erti kata sebenarnya, tetapi bila masa kempen mereka lihat ada jentera MCA, ada jentera DAP berkempen sebagai jentera perpaduan, ini dah jadi satu penyatuan yang menjadikan kuasa China ataupun representasi masyarakat mereka lebih kukuh, lebih utuh. Suara mereka boleh jadi lebih kuat
Ini telah mengujar menjadi wow factor dan menyebabkan seketui penyokong PH pergi ke calon UMNO. So itu saya dah jelaskan, lebih terperinci anda rujuk live itulah. So Dr. Akmal ni apa cerita dia? Selepas habis PRK Mahkota, dia tetap dengan kenyataan-kenyataan ekstrim dia. Ya. Kalau PH selalu kata, DAP selalu kata PAS ekstrim, dalam beberapa bulan ni yang paling ekstrim adalah UMNO. Paling ekstrim, terlalu ekstrim. Ya. KK Mat, isu dia, polis dah tangani secepat mungkin. Polis lakukan kerja yang baik. Tetapi Dr. Akmal tidak berganjak. Dia tetap tekan, api-apikan semangat orang Melayu menentang KK Mat. Itu dah melampau. Itu tindakan pelampau. Ada tak dia disiasat? Tak ada. Kalau orang PAS lama dah. Okay. Sampai ditimbulkan suasana, sampai ada 2-3 serangan yang boleh menggugat nyawa terhadap KK Mat, sampai ada bom dilemparkan ke dalam KK Mat atau mana-mana ya. Tak disiasat juga. So apa yang Akmal lakukan adalah pelampau. Ada tak UMNO tegur dia, jawatan kuasa disiplin telah berbicara dengan KK Akmal? Tak ada. Tak ada. Akmal seolah-olahnya bukan hanya bebal, bukan hanya kebal, bukan bebal ya, kebal ya, dari sudut di dalam UMNO, dia juga kebal dari di kacamata perundangan nampaknya. Okey. So orang ni istimewa dari sudut kerajaan, negara, undang-undang, dia kebal. Okey. So tak ada tindakan. So apa sebenarnya peranan Dr. Akmal ni? Okey, untuk memahaminya, mengapa saya kata dia bahaya kepada Perikatan Nasional, kita perlu faham bahawa dalam politik Malaysia tidak boleh lari dari isu agama dan bangsa. Modal DAP, kalau awak kaji sejarah DAP, adalah isu agama dan bangsa dari zaman Kit Siang sampai sekarang. Dalam hampir 2 tahun ini dilaung-laungkan 3R, tapi kita nampak jelas kerajaan berat sebelah dia hanya menekan pemimpin pembangkang, walhal banyak kenyataan yang amat beracun telah dikeluarkan oleh sama ada pemimpin DAP ataupun orang yang muncul di atas pentas DAP ketika kempen pilihan raya. Kenyataan beracun bersempadankan anti-Islam, anti-Melayu dan sebagainya. Ada tak tindakan diambil? Tidak. So ini memang jelas, orang Melayu nampak. Okey. Nah ini tak payah saya nak anda nak pertikai. Ya. Tapi ini modal DAP. Ya. Dari even lewat 60-an, Kit Siang menimbulkan satu polemik berhubung penggunaan eksklusif bahasa Melayu dalam literature. Bukan saya nak ungkit perkara lama, tapi it has been the modus operandi. Okay. So dia ekstrim, tapi tak perlu ekstrim sangat. Kadang-kadang dia tak ekstrim. Kadang-kadang contohnya dia perjuangkan isu sekolah Cina dan sebagainya. Itu okey, kita tak gaduh. Ya. But it always is about agama dan bangsa. Begitu juga MCA. Kadang-kadang dari dulu lagi, bila masuk babak pendidikan, kadang-kadang MCA senada dengan DAP. Tiba-tiba nampak seolah-olah sekutu DAP. Sebab apa? Sebab partinya adalah berdasarkan bangsa. So of course, dia perlu perjuangkan bangsa. Parti UMNO adalah berdasarkan bangsa. Of course, dia perlu perjuangkan bangsa. Begitu juga Parti Bersatu, Parti PAS. Cuma nak ekstrim ataupun nak secara rasional. Tetapi tak boleh lari dari retorik agama dan bangsa. So, ini adalah realiti politik Malaysia. Okey. Sekarang, kalau perikatan hendak memastikan dia jadi kerajaan, dia hanya ada satu cara. Dia kena faham bahawa
target pada PRU 16 adalah pengundi atas pagar. Dan pengundi atas pagar majoriti besar adalah golongan muda, 45 tahun ke bawah. Kita panggil mereka muda lah, 18 hingga 45. Dan ramai pengundi atas pagar di kawasan bandar, dan mereka intelek. Now, ramai juga berfikiran lebih terbuka berbanding zaman Hadi Awang, Muhyiddin. Ya, mereka sudah terdedah untuk berdekat lamanya dengan strategi-strategi hebat Pakatan Harapan. Mereka tidak begitu menolak, ini negara berbilang bangsa. Ya, walaupun mereka tahu ini tanah Melayu, tapi mereka tidak menolak. Yalah, kita tak boleh ada kerajaan yang hanya mementingkan orang Melayu. Saya dengan kumpulan saya dah lama bercakap dengan orang muda Melayu ni. Dah berbulan-bulan, beratus kita dah bercakap. Ya, mereka terbuka. Mereka tidak begitu anti DAP, especially yang muda. 18 hingga 25. Mereka tak begitu anti. Ya, mereka tahu pemimpin dia keluar kenyataan beracun dan sebagainya. Tetapi bila awak tanya mereka, mereka kata kadang-kadang PAS pun keluar kenyataan ekstrim. Ini orang Melayu beritahu. Tetapi rata-ratanya mereka sokong Perikatan Nasional. Tetapi tahap kebencian mereka bukan macam yang lebih tua, 45 ke atas. Ya? Sebab mereka tak terdedah dengan sejarah dulu-dulu, dan mereka tak ambil kisah pun. Kalau awak tanya, dia berkata itu cerita dulu-dulu. Mahathir dengan Anwar itu cerita dulu-dulu. Lim Kit Siang itu cerita dulu-dulu. Tak perlu nak ungkit-ungkit. Mereka tak berminat. Okey? Dan mereka bukannya nak dengar retorik, oh, demi Melayu, demi ini. Mereka nak dengar Perikatan boleh buat apa untuk jana ekonomi negara. Apa beza Perikatan dengan PH dari sudut jika Perikatan ambil alih, apakah dia akan buat? Bagaimanakah Perikatan hendak kukuhkan ringgit? Bagaimanakah Perikatan nak kurangkan beban anak-anak muda dari sudut beban pendidikannya, loan dan sebagainya? Bagaimanakah Perikatan mencadangkan jika mereka ambil alih undang-undang yang sekarang mereka tentang, SOSMA ke apa-apa yang mereka nak buat? Semua ni mereka tanya. Harga barang. Okey, apa yang Perikatan boleh buat? Setakat yang kita lihat di pasal, mereka bukannya berpaksi kepada retorik-retorik yang kini dilambung oleh Perikatan, tetapi mereka adalah target pada PRU 16. PRU 16 akan ditentukan oleh hanya 10% atau 12% pengundi yang atas pagar. Termasuk sekarang kita sudah tahu menerusi Sungai Bakap dan Mahkota sudah ada pengundi Cina atas pagar. So, pertama, Perikatan fail dari sudut kematangan kempen, hujah, penampilan, peranan sebagai pembangkang. Dia fail. Dia tidak langsung boleh menyantuni golongan muda ni. PH duduk dalam kerajaan, dia sentiasa bercerita benda-benda dasar dan sebagainya. Jadi tidak mustahil pengundi atas pagar ni akan sokong PH, Perikatan kantoi. Kedua, nak tarik sokongan Cina. Cina sudah nampak, wow, MCA dengan DAP. DAP dah lantang, mereka dah anggap tidak duduk di bawah telapak kaki mana-mana parti Melayu. So DAP lah masa depan Cina. Tiba-tiba bila MCA dan DAP sekali, dua sahaja parti yang mewakili orang Cina ni berkempen di bawah satu jentera perpaduan, nampak harmoni, nampak bersekutu. Mereka lihat penambahan kuasa, kelantangan suara mereka, representasi mereka. Mereka dah dapat terbaik. Mereka teruja sampai walaupun Akmal serang Teresa, Cina PH sokong calon UMNO. So, kalau Perikatan nak tarik pengundi Cina atas pagar, ya, dia hanya perlu tarik 10% sahaja pengundi Cina, 10 hingga 15% sahaja. 15% pun dah kira banyak. Ya? Dia perlu wujudkan wow yang lebih besar dari itu. If not, jangan mimpi.
Sebab kau tak kenal pengundi Cina. Kau kaji sejarah pengundi Cina, they will never vote for you unless you can give them a better wow. Bukan wow yang nak macam layang-layang, bukan. Wow factor, satu kejutan yang lebih besar kau kena berikan. Bukannya setakat sayap bersatu nak cuba calonkan, nak harap mereka berkempen, orang Cina akan datang sokong. Orang Cina akan lihat MCA yang duduk sebagai parti yang berasingan dengan UMNO pun ditolak sebab dikira bawah bayang UMNO. Ini kan pula satu sayap bawah bersatu yang bukan, yang duduk terus dalam bersatu. Yang retorik dia hari-hari Melayu Islam, Melayu Islam. Jangan mimpi Cina akan datang sokong. Begitu juga PAS nak buka keahlian kepada Cina. Tak ada kuasa dalam parti. Jangan mimpi Cina nak datang sokong. Awak kena atasi wow factor. Jentera perpaduan. Ada tak cara? Ada. Tapi untuk dapatkan cara, kena berfikir betul-betul luar kotak. Dan saya lihat pemimpin perikatan tak ada kemampuan. Dan oleh kerana modal Perikatan Nasional adalah bangsa dan agama, kita tidak boleh lari dari itu. Maka dia terpaksa perjuangkan agama dan bangsa. Itu saya tak gaduh. Tapi nadanya kena ubah. Sekarang ni banyaknya adalah ekstrim dan menyerang kadang-kadang non-isu diserang tanpa sebab. Awak scroll ke bawah dan awak lihat ulasan saya berhubung dengan kapal China, bagaimana ianya digembar-gemburkan ke tahap gaban. Jangan marah saya ada pendapat saya. Awak scroll ke bawah dan awak rujuk, rajin-rajin cari, ya. Begitu juga isu yang terbaru ni apa? Isu babak ada lagi satu isu lah. Itu pun cuba di putar belik. Ya. So terlalu, tetapi tidak ada retorik yang menunjukkan kepada Cina kami adalah parti untuk semua. Okey. Dan satu lagi masalah ialah oleh kerana perikatan tidak ada kemampuan untuk berfikir di luar kotak. Dia fikir dia perlu terus memperjuangkan segala apa ke tahap yang ekstrim, termasuk persekitaran Perikatan Nasional, iaitu cyber trooper dia, iaitu aktivis dia, iaitu influencer dia. Jadi bila watak seperti Dr. Akmal muncul dan dia mengeluarkan kata-kata lampau, contohnya terhadap Teresa Kok, nak lekat sijil tak halal, logo tak halal pada dahi Teresa Kok, nak nyonya tua dan sebagainya. Bila DAP minta Dr. Akmal meminta maaf, keluar pula kenyataan daripada pemimpin perikatan, Dr. Akmal tidak perlu berganjak selangkah ke belakang, berpegang kepada prinsip. Walhal kenyataan Dr. Akmal adalah terlampau dan resis, bersempadankan rasisme. Okey, dan harus diambil tindakan. Itu adalah 3R. Tetapi apakan daya kan Perikatan Nasional? Kerana jika perikatan dilihat tidak menyebelahi Dr. Akmal, dan esok Dr. Akmal terus dilihat seolah-olah memperjuangkan maruah Melayu dengan kata-kata ekstrim dan lampau ini. Dan jika golongan orang Melayu, contohnya perikatan mesti takut golongan orang Melayu kampung dan sebagainya terujar dan tertanya-tanya mengapa perikatan senyap. Jadi perikatan tak boleh senyap kan? Jadi itulah sebenarnya mengapa saya kata Dr. Akmal berita buruk buat perikatan. Dia akan berkata-kata esok lusa isu baru, perikatan terpaksa dilihat seolah-olah menyokong kenyataan dia. Masa KK Mat, kalau perikatan benar-benar mantap, dia boleh menegur Dr. Akmal sambil memperjuangkan orang Melayu. Dia boleh menegur dari sudut perundangan. Okey, polis dah ambil tindakan, Dr. Akmal tidak harus buat macam ni, macam tu, sambil
perikatan sendiri memperjuangkan isu itu, tapi dia tidak mampu. Dia hanya tunjukkan kemelayuan dia dengan nada yang ekstrim. Dia tidak tunjukkan kepada bangsa-bangsa lain, kami rasional, kami bukannya ekstrim. Dia tak boleh, dia tak ada kemampuan. Jadi bila Dr. Akmal buat begitu, perikatan tidak boleh buat apa-apa. So esok nanti ada satu isu, Dr. Akmal katakan dia pergi ekstrim, dia pergi keluarkan kata-kata melampau. Perikatan tidak boleh duduk diam. Dia akan takut nanti orang-orang kampung teruja, dan kemudian orang-orang kampung akan tanya, mengapa perikatan diam? So dia terpaksa seolah-olah menyokong Dr. Akmal, tetapi sekaligus menjadikan dia ekstrim di kacamata orang Cina. Tapi beza UMNO dengan perikatan ialah sekarang UMNO ada MCA. MCA kerjasama dengan DAP, orang Cina suka. Perikatan ada apa? Dia tak ada apa. Nak kata gerakan itu kita tolak tepi lah. Kita tahu gerakan tidak efektif untuk tarik orang Cina. Jadi siapa akan untung? UMNO tidak tergugat, perikatan akan tergugat kerana pada PRU 16 makin lama Cina akan lihat makin ekstrim perikatan. Sebab apa? Sebab dia tidak tahu berfikir di luar kotak. Dia tidak ada kemampuan untuk berjuang demi agama dan bangsa, tetapi dengan cara yang rasional, dengan cara yang menunjukkan bahawa kami tidak ekstrim. UMNO tak apa. Dia pura-pura Dr. Akmal, itu pendirian Dr. Akmal, itu bukan pendirian UMNO. Lagipun dia ada MCA. Orang Cina marah dengan UMNO, tapi sekarang mereka dah teruja dengan penyatuan MCA dan DAP. Tapi bila perikatan, mana-mana pemimpin buat kenyataan, perikatan tak ada MCA dengan DAP. Jadi apa yang akan berlaku? Orang Cina akan kata, ini dah ekstrim ni. Dan mereka akan alihkan perhatian daripada Dr. Akmal kepada perikatan. Sebab selalunya yang kena tindakan 3R adalah pemimpin perikatan. Itu ada impak dia. Secara psikologi, bila mereka lihat orang tindakan dikenakan terhadap pemimpin perikatan, kesan psikologinya ialah, oh, mereka ni selalu main 3R. Dr. Akmal tidak dikenakan tindakan, orang akan lupakan, orang akan fokus kepada kenyataan perikatan. So, pemimpin-pemimpin dia perlu duduk perikatannya dan bincang apa yang saya sebut ni, dan cari jalan bagaimana nak menampilkan diri untuk memperjuangkan satu isu dengan cara yang matang, dengan cara yang masih berfokus kepada agama bangsa dan negara, tetapi dengan nada yang menunjukkan kepada seluruh rakyat Malaysia, we are for all. Setakat ini, pemimpin perikatan tidak ada kemampuan itu. Kalau nak duduk berbincang, tetapi yang duduk berbincang adalah Hadi Awang, Muhyiddin Yassin dan sebagainya, tak payah duduk bincang. Tak akan pergi ke mana. So, perikatan perlu ada kemampuan untuk sedar bahawa struktur organisasi mereka dah gagal dalam konteks persekitaran zaman politik yang ada sekarang ni. Bila dah ada kemampuan untuk sedar dan akur perkara ni, baru ada harapan untuk berubah. Jika tidak, kita tutup buku. Percayalah saya, kalau PRU 16 tahun ini ke tahun depan ke, perikatan gone. Dan selepas itu, jangan duk cerita nak kembali kerajaan, bersatu akan makin hancur. Sekarang lah ni pun dah nak hancur, akan makin hancur. Ya? So it's up to you. Kalau korang nak jaga hati pemimpin, oh ni tak boleh lah kita, well, you have the right, awak ada hak, tetapi jangan berpandangan jauh lah, jangan berangan-angan akan tubuh kerajaan. So itu sahaja teguran saya. Dr. Akmal akan jadi bahaya, berita buruk
Kalau dia keluarkan kata-kata ekstrim, UMNO tidak akan kena padahnya. Tapi yang akan kena adalah perikatan kerana ketidakmampuan perikatan untuk menyantuni isu-isu yang dibawa oleh Dr. Akmal dengan cara yang menunjukkan perikatan bersama orang Melayu tetapi menolak ekstremisme demi rakyat Malaysia. Perikatan tak ada kemampuan itu. Jadi lagi banyak kenyataan pelampau atau ekstrim yang dikeluarkan oleh Dr. Akmal, lagi ekstrimlah perikatan akan kelihatan jika menyahut kenyataan Dr. Akmal dan jika diambil tindakan, dan lagi ditolaklah Perikatan Nasional oleh mereka yang bukan Melayu, dan Perikatan Nasional akan lingkup pada PRU 16. So jika ada soalan boleh bertanya. Kalau tidak, saya akhiri live ni. Saya beri 1 minit ya. Now, teguran saya bukan sebab saya nak memalukan pemimpin Perikatan Nasional. Bukan sebab saya nak menghampakan anda penyokong Perikatan Nasional. Lebih baik saya dedahkan penyokong Perikatan Nasional kepada realiti supaya esok bila dah kantoi, bila dah gagal, impak dia tidak sebegitu teruk sebab anda sudah sedar. Dan sebab saya berbuat dengan cara ini adalah kerana nombor satu, saya sayangkan rakyat anda semua. Tak kira lah awak penyokong PH ke penyokong Perikatan. Dan kedua, seperti yang saya beritahu, masa sudah tiada. Kini pun saya boleh beritahu Perikatan dah ketinggalan bas. So, desperate time calls for desperate measure. Dan ini ditujukan, ya, walaupun saya tegur Perikatan, kepada semua. Of course, pemimpin PH akan dengar. Saya tidak ada masalah. Mereka dengar, mereka fikir, mereka mantapkan strategi mereka. Inilah yang kita panggil fair play. Mengapa? Sebab terus terang, saya hilang keyakinan dengan kemampuan Perikatan Nasional. Kalau awak tanya saya, yakin ke mereka melakukan perubahan yang Regi cadangkan? Saya tak yakin. Saya tak yakin. Maknanya, saya beri keyakinan buat masa ni lah 60% bahawa masa depan untuk sekurang-kurangnya 20-25 tahun PAS tidak akan duduk dalam kerajaan. Okay, it's going downhill. Mereka cuma tak sedar. Okay, Rahimah Rahman, adakah dengan menukar Presiden Perikatan akan berubah, Tuan? Ya. Bukan ubah presiden tetapi ubah pengerusi. Ya. Tapi itu awak scroll ke bawah, rujuk live saya yang panjang tu. Secara tertib saya dah jelaskan mengapa saya kata PRU akan diawalkan, mengapa saya kata Tun harus jadi pengerusi Perikatan, dan mengapa saya kata Najib akan kembali sebagai PM. Anda tonton yang itu, semuanya terjawab di sana. Muhammad Rizalman, Assalamualaikum. Tuan tiada buat live kat TikTok? Tidak. Saya tidak buat live kat TikTok. Saya tak suka, terus terang, saya tak mencari audiens yang besar. Saya cuma cari audiens yang matang, berfikiran waras, serius. Saya bukan cari popularity. Ya. So these are all strategic discussions. Ya. Ada kumpulan-kumpulan anda tengok yang pentaksub ke yang selalu berbicara ekstrim, mereka akan dapat audiens yang besar. Tetapi itu lebih hiburan, kerana itu adalah audiens yang sememangnya dah bersama mereka. Dari sudut impak, ya, persekitaran Perikatan Nasional, sama ada influencer, saya tak maksudkan sesiapa, ya, secara am, ya, dari sudut influencer, aktivis, cyber trooper dan sebagainya, impak bagi mencetuskan pemikiran kritis di kalangan orang-orang selain daripada penyokong mereka kosong. Sebab mereka
tidak berjaya menyantuni orang di luar lingkungan penyokong tegar mereka. So I'm not like that. Saya tak kisah yang duduk dengar tanya saya. Saya pun ada kawan dalam PH, penyokong dan sebagainya. Saya layan. Kadang-kadang dia bertanya soalan, saya jawab dalam Melayu. Okay. Rahimah Rahman, Perikatan Nasional Parti Tradisional dan tidak menarik tuan, cara membosankan. Well, bukan tidak menarik atau cara membosankan, tetapi mereka tidak tahu dan mereka ketegak dan bongkak, sorry to say. Okay. Adakah saya dihubungi? Itu rahsia. Tapi okeylah, saya boleh beritahu macam ni. Adakah saya dihubungi oleh belah-belah perikatan? Ada. Dari PAS ada. Dia bukan kepimpinan tertinggi, tapi dia rombongan yang datang jumpa 2-3 kali. Kemudian ada saya dapat mesej, tapi saya tak balas sebab saya tak pasti siapa dia. Tapi dia mendakwa dia daripada sayap PAS yang bukan Muslim. So I don't know, I cannot verify. Okay, so ada. Dia berkata mereka mendapati apa yang saya bincangkan ini membuka minda or whatever, dan mereka nak jumpa. So saya tak layan, especially kalau saya tak tahu, saya tak kenal, saya tak sukar bagi saya layan lah. Okay, so anyway, saya tak keberatan tiba-tiba mana-mana pemimpin panggil nak bincang. Okay, tapi terus terang lah, you don't need to do that also. You just need to move. Dan kalau masih nak bincang-bincang, kita tak ada masa. Dan ada juga orang-orang dari PH, bukan kepimpinan atas, orang-orang yang minat, yang datang jumpa saya layan. Mereka minta nasihat, saya bagi. Kalau esok tiba-tiba sini tak panggil, pemimpin PH panggil, oh kita nak dapatkan idea lagi, saya bagi. Maybe I'm not their supporter, but saya bagi. Saya tak memusuhi manusia-manusia lah. Ini pemusuhan politik dengan manusia ni lain. I don't mind. Contohnya, kalau Anwar saya pernah tegur sini, saya kata your communication team fail. Apa yang mereka lakukan hanya menyemai kebencian. Saya tegur di sini. Kalau dia panggil, saya akan beritahu. Kalau dia tanya, okey, apa pendapat nak buat apa, saya beritahu. Okey, kau buat ni, kau buat tu. Itu pandangan saya lah. So saya tak ada masalah jumpa orang. Tapi I think sekarang ni perikatan perlu brainstorm tahap gila-gila dan berubah atau tutup buku. So terima kasih kepada soalan-soalan. Tak banyak sebab tengok masa pun. So itulah. Dan saya pun dah lama beritahu, saya hanya akan sambung benda ni untuk jangka masa sederhana panjang. Itu saya beritahu beberapa bulan lepas. Ini dah masuk dah penghujung. Saya pun tak nak teruskan lama sangat. Saya nak berhenti. Dah letih. Okay. So I won't be with you for long. So apa yang saya nak beritahu, saya beritahu sekarang lah. So lepas tu biar kalau korang yakin dengan kumpulan-kumpulan lain yang kita nak kita macam ni, kita macam tu, kita sampai kutuk orang Cina, silakan. Tapi I will be out of the game not very long from now. Sebab tak minat. Sebab cukuplah. Cukup. Ada soalan lagi? PN perlu berubah sebab orang Melayu bukan cetek pandangannya. PN tak perlu berubah. Orang Melayu bukan cetek pandangannya. Tapi kau perlu sedar, dijangkakan 75 hingga 80% Melayu bersama PN. So pandangan itu saya tak setuju.
memang bersama PN. Cuma dari sudut kemenangan PRU 16, PN tak ada harapan jika terus macam ini. Jadi bukan perlu bubar, tapi perlu dijenamakan semula. Ya. Masa 1969 berarti perikatan jatuh teruk, hilang majoriti 2/3. Tun Razak cepat-cepat menjenamakannya semula kepada Barisan Nasional. Dia bawa musuh-musuh dia masuk, gerakan musuh dia. Melayu masa tu sama macam Melayu masa sekarang, tak suka DAP. Melayu masa tu mana suka DAP, Melayu UMNO mana suka Parti Gerakan. Tapi Razak masukkan Parti Gerakan ke dalam Barisan Nasional dan juga Sabaran Sarawak. Dan akhirnya pada PRU seterusnya, Barisan Nasional menang majoriti besar, lebih dari 2/3. Penjenamaan semula wajib, Perikatan Nasional. Okey. Macam mana nak dapatkan sokongan orang Cina? Ada caranya. Okey, so tak ada soalan lagi ya. So itulah. Terima kasih kerana bersama saya lewat malam ni. Dan sehingga kita berjumpa ya di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kuasa ketiga ya.